Hai, salam Malaysia Madani. Dua-dua silakan. Tak plan macam tu lah kali kan. Okey, baik. Kita dah ucapkan selamat pagi buat anda semua dan sekali lagi buat keluarga Malaysia Madani pagi ni tengah buat apa tu, dah buka mata ke? Jangan terfikir-fikir lagi nak buat apa ni, Nurul. Betul, bangun terus lakukan tindakan dan menceriakan pagi anda hari ni. Pastikan terus setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia sehingga ke akhir rancangan Senyum Segar dalam Apa Khabar Malaysia. Dan di sini kan kami akan membawakan satu topik yang menarik. Kalau semalam kan Sariha, saya bersiaran dengan chat. Kami membawakan topik yang begitu santai sekali seharian, berkisarkan mengenai Hari Wanita. Tapi hari ini kita membawakan satu topik yang memberikan ilmu kepada mereka di luar sana dan memberikan pendedahan untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Kita nak bercakap berkenaan tentang kandungan di telefon dan juga semua peranti yang kita gunakan. Kadang-kadang setiap hari kita gunakan ni mungkin kita tak tahu, perlukan kawalan yang baik, terutamanya melibatkan anak-anak dan juga orang dewasa juga. Ini yang kita nak perincikan sebentar nanti berkenaan tentang kandungan pornografi dan sesuatu yang tidak sihat yang mungkin kita tahu dah banyak kes yang berlaku di Malaysia, Nurul kan. Dan juga pagi ni seperti biasa kita nak berkongsikan bersama dengan anda beberapa berita semasa di portal bernama.com. Banyak berita yang kita nak kongsikan. Betul, tapi sebelum kita nak kongsikan berita, itu dia antaranya yang saya nak kongsikan di sini, dan mungkin Saliha dapat kongsikan terlebih dahulu. Okey, yang pertama sekali yang kita nak kongsikan berkenaan berita semasa di portal bernama.com. Pastinya hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang Jambatan Bailey. Agong merakamkan penghargaan kepada JKR dan juga ATM. Dan ini kita tahu jambatan yang sebelum ini musnah disebabkan banjir dan sebagainya telah dibina jambatan baru dan di Rompin yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga JKR yang bekerjasama memasang jambatan Bailey di Jalan Utama Felda selancar dan perwirajaya di sini. Dan Seri Paduka berharap juga jambatan Bailey atau jambatan yang dipasang ini memberikan kemudahan dan juga kebaikan untuk penduduk di sekitar Rompin tersebut. Kita tahu sebelum ni kemusnahan yang terjadi pada jambatan yang terdahulu digantikan dengan jambatan sementara ini diharapkan digunakan dengan sebaiknya. Tambahan pula jambatan Bailey ini dibuka secara satu lorong bermula semalam kepada semua jenis kenderaan ringan dengan had muatan kenderaan yang ditetapkan untuk menggunakan jambatan itu ialah 40 tan. Berat ni kira boleh masuk banyak juga kenderaan dan juga lalu lintas. Tapi untuk jambatan ini kabarnya hanya dengan kelajuan 30 km sahaja. Jadi tak boleh bawa laju-laju dan yang pastinya jambatan sementara ini memberikan kemudahan dan juga kebaikan kepada seluruh penduduk Rompin. Pastinya ianya memberikan laluan ataupun perhubungan antara kedua-dua hala untuk melakukan sebarang aktiviti. Dan daripada kisah jambatan Bailey, kali ini kita nak beralih kepada satu laporan yang agak menyedihkan sebenarnya, di mana di kalangan warga Malaysia ketika ini kita tak nantikan perkembangan teknologi dan juga keadaan ekonomi yang menekan ketika ini sedikit sebanyak memberikan tekanan terhadap mental dan juga emosi. Dan demikian juga apa yang difahamkan sekitar 70 hingga 80% pesakit mental di Malaysia dilaporkan pulih, manakala 30% daripadanya mengalami masalah yang serius. Ekoran kegagalan mendapatkan rawatan awal kerana dipercayai lebih mempercayai kepada perubatan tradisional sehingga melepaskan ataupun melupakan dan mengabaikan rawatan yang kebiasaannya kita lakukan, iaitu mendapatkan rawatan di hospital. Dan mungkin di kalangan masyarakat Malaysia sendiri di kawasan pedalaman khasnya yang ketika ini tabu tentang akan kesihatan mental dan mungkin malu untuk menyatakan bahawa dirinya mengalami tekanan mental, memburukkan lagi akan keadaan ini. Dan dalam pada itu ada satu program yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ini, iaitu program Mentari bagi pesakit dalam pemulihan akan diberikan kemahiran dalam bidang yang mereka minat, seperti berniaga, membuat aiskrim, burger dan bekerja dengan majikan. Ini sedikit sebanyak memberikan rawatan kepada mental mereka tanpa sebarang tekanan. Untuk berita itu kita juga hari ini nak berkongsi beralih sekejap ke berita sukan berkenaan tentang Sukan C 2023.
kabarnya jurulatih telah menyerahkan tugas jurulatih kepada jurulatih yang muda. Jurulatih yang terdahulunya menyerahkan tugasnya kepada jurulatih yang muda, kabarnya supaya memberi laluan untuk memberikan latihan yang lebih baik kepada skuad sukan si 2023. Legenda berbasikal negara Datuk Eng Jongan tetap dengan pendiriannya untuk tidak lagi mengemudi skuad berbasikal lebuh raya negara pada Tamasya Sukan Si Kemboja 2023 di Phnom Penh. Katanya selaku walaupun watak yang paling penting kepada pencapaian skuad berbasikal negara meraih pingat emas acara lebuh raya lelaki pada Sukan Si 2021 di Hanoi, Vietnam, Jongan 70 berpendapat sudah tiba masanya mempertahankan keluaran pingat itu diserahkan kepada jurulatih muda. Kita tahu kita juga berterima kasih kepada jurulatih terdahulu, tapi mungkin bila menggunakan jurulatih yang lebih muda dari nafas segi baru, bimbingan dan juga nafas yang baru mungkin diberikan kepada skuad 2023. Jadi itu yang kita dah kongsikan di portalbernama.com. Pastinya banyak lagi yang anda boleh layari di portalbernama.com, dan pagi ini nak juga kita kongsikan bersama dengan anda orang kata apa? Sukan. Sukan. Ataupun kita dan ada juga perkembangan cuaca. Itu paling penting. Saliha, betul. kalau tak ada cuaca, laporan cuaca hari ni orang kata apa? Cuaca ni lah itu ramalan yang sebenarnya yang boleh kita gunakan untuk kelangsungan aktiviti harian kita, untuk melancarkan lagi aktiviti seharian kita. Dan apa pun kita saksikan ramalan cuaca, dan selepas itu kita ikuti perkembangan di bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan beliau dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada pukul 11 pagi hari ini. Dan untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Nazahya Nazir di Putrajaya ketika ini. Nazah. Terima kasih rangkaian dan penyampaian di Wisma Bernama. Sekarang ini berlintas langsung di luar pekarangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi mengikuti perkembangan terkini berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Presiden Parti Bersatu yang telah diminta untuk sekali lagi hadir di Ibu Pejabat SPRM ini untuk beri keterangan mengenai program Jana Ekonomi Pemengasaan Kontraktor Bumi Putera Berwibawa iaitu Jana Wibawa. Dan Tan Sri Muhyiddin dalam hantaran di media sosialnya semalam mengesahkan akan hadir ke Ibu Pejabat SPRM ini pada pukul 11 pagi ini. Dan untuk maklumat anda juga, Tan Sri Muhyiddin sebelum ini pada 18 Februari telah pun dipanggil bagi memberi keterangan berhubung projek Jana Wibawa itu. Beliau dipanggil ketika itu sebagai saksi, bukan hanya sebagai suspek. Bagaimanapun pada 19 Februari, sehari selepas itu SPRM mengesahkan Tan Sri Muhyiddin adalah antara suspek yang disiasat berhubung kes berkenaan, dan siasatan ke atas projek Jana Wibawa itu kini masih lagi dalam siasatan masih lagi diteruskan. Dan kami juga dimaklumkan pada pukul 10 pagi nanti iaitu penyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ataupun penyokong daripada Parti Bersatu akan hadir di SPRM ini bagi memberi sokongan dan tanda solidariti kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk makluman anda juga, petugas media sudah pun berada di sini sejak pukul 8 pagi tadi. Dan di pintu masuk SPRM ni kami apa yang saya boleh kongsi sekarang ini, kawalan ketat telah pun dilakukan oleh pegawai pengawal yang bertugas di SPRM ini. Dan saya kira setakat itu saja yang saya boleh kongsikan buat masa ini dari Putrajaya. Kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan.
Terima kasih Nazar untuk perkembangan itu tadi. Kita ke laporan ini. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata Akta Pertubuhan 1966 Akta 832 merupakan satu akta yang diluluskan oleh Parlimen dan sekiranya ada pihak yang mahu ia dipinda, perkara itu seharusnya diserahkan kembali kepada Parlimen. Beliau berkata demikian bagi mengulas video bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin yang tidak berpuas hati dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang memberi pengecualian kepada UMNO mengikut Seksyen 70 Akta Pertubuhan 1966 Akta 832 berhubung pemilihan parti berkenaan. Sementara itu merujuk kepada kerjasama dengan parti lain bagi menghadapi pilihan raya negeri, Timbalan Perdana Menteri itu berkata UMNO akan mengadakan perbincangan secara dalaman selama 3 hari bermula malam ini di setiap negeri terlibat. 6 negeri yang akan mengadakan PRN tahun ini ialah Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Kerajaan tidak pernah menghalang kebebasan berkarya dan mengekspresikan diri melalui kandungan kreatif di platform media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil bagaimanapun mengingatkan jangan sesekali menyentuh sensitiviti berkaitan 3R iaitu race, religion dan royalty. Fahmi berkata pihaknya dengan kerjasama penyedia platform media sosial akan terus melakukan pemantauan bagi memastikan kandungan menyentuh 3R tidak tersebar. Jarang pihak MCMC meminta platform-platform media sosial untuk menurunkan. Tapi sekiranya berlaku, kebiasaannya ada sedikit mungkin isu tentang 3R sebagai contoh. Kita tidak di Malaysia kita tidak menghalang orang untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk bersuara. Tapi kita juga ada undang-undang dan kita ada adab dan kita ada budaya. Jadi perkara-perkara seperti ini penting untuk kita ingat, kita ada hak untuk bersuara tapi tidak ada hak untuk menyebar fitnah ataupun maklumat palsu. Perkembangan sukan sepakan penalti Stefano Brundo pada masa kecederaan membantu Sri Pang FC mencatat kemenangan 2-1 ke atas Perak FC dalam aksi pusingan pertama Piala FA 2023 di Stadium Perak Ipoh malam tadi. Tuan rumah bermula garang menyaksikan penyerang Christian Obiozzo membuka tirai jaringan pada minit ke-33. Bermula separuh masa kedua, pasukan Tok Gajah menggandakan asakan hingga memaksa pertahanan Perak Fadil Idris yang melakukan kesilapan dibuang padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-66. Pahang memanfaatkan peluang ini untuk menyamakan kedudukan satu sama menerusi jaringan Abdul Malik Mat Arif pada minit ke-82. Pelawat kemudian diberi sepakan penalti pada masa kecederaan setelah Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dijatuhkan pertahanan Perak Muhammad Nasrul Amri Kamarul Azhar. Brundo tidak mensia-siakan peluang untuk menghadiahkan gol penting buat Seri Pahang kendalan Fandi Ahmad. Baik, kita kembali kepada perkembangan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan untuk perkembangan terkini kita terus saja bersama dengan wartawan Diaul Haq Hamzah yang kini berada di Bukit Damansara. Silakan Daul. Baik Adim, saya berada di Jalan Setiabakti 2 di kawasan Bukit Damansara yang menempatkan rumah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana pagi ini menjadi tumpuan pengamal media, namun saya tidak dapat melihat sebahagian kelibat daripada penyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana kami berada di sini pada pagi ini untuk merakamkan pergerakan beliau untuk keluar dari lokasi ini untuk keluar menuju ke Putrajaya, dan lokasinya dipahamkan dan ramai dah tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin
akan ke Ibu Pejabat SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di mana beliau dijadualkan akan memberikan satu keterangan hadir pada pukul 11 pagi ini mengenai dakwaan penyalahgunaan dana kerajaan, antaranya mengenai program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Berwibawa. Dan beliau ketika ini masih berada di rumahnya dan tidak ada sebarang pergerakan yang signifikan di mana beliau akan keluar pada sini, dan kami akan membawakan sebarang perkembangan rasmi dalam laman sosial bernama. Itu saya bawakan ketika ini dari Jalan Setiabakti 2 di Bukit Damansara kepada Hanim Nabi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Daul, terima kasih untuk laporan anda dan sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda dan bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini kita nak memulakan topik perbincangan dalam program kami pagi ini. Kami memulakan dengan satu topik yang menarik sebenarnya, yang begitu dekat dengan masyarakat kita. Orang kata umpama api dalam sekam lah sebenarnya permasalahan ini ya. Sekiranya ianya tidak ditangani akan memberikan memudaratkan dan umpama seperti barah kepada kalangan masyarakat. Dengar kandungan pornografi mungkin agak biasa orang kata benda perkara ini bukanlah perkara yang baru Salihah ya, tetapi perkara ini memberikan satu impak ataupun kesan negatif terhadap masyarakat sekiranya tidak ditangani dengan segera, dan lebih memburukkan keadaan sekiranya ianya dapat diakses oleh kanak-kanak bawah umur ini, dan kesannya yang sangat tidak dapat kita jangkakan boleh berlaku. Kandungan pornografi yang kita masukkan ini adalah satu kandungan di mana sekarang ni yang malangnya katanya dijadikan seperti norma, satu yang normal untuk dilakukan. Tetapi walau bagaimanapun seperti Nurul katakan, ia seperti sekam dan juga virus yang makin lama bila dibiarkan merebak di kalangan masyarakat, ia akan memberikan kesan yang cukup negatif. Jadi hari ini kita bawakan seorang yang akan memperincikan berkenaan tentang kandungan pornografi ini. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Harmi Muhammad, iaitu Ketua Bahagian Keselamatan Rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum Encik Harmi, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, baik. Permulaannya. Okey, Encik Harmi, seperti mana yang kita dah sedia maklum ya, kita nak membincangkan mengenai kandungan-kandungan pornografi. Dan saban hari ada sahaja kandungan-kandungan baru yang telah pun dimuat naik ke dalam laman sosial ya. Dan mungkin Cik Harmi boleh kongsikan secara anggaran secara tak langsung ataupun secara randomnya mengenai kandungan harian yang dimuat naik. Okey. So untuk kandungan, saya tak ada maklumat mengenai jumlah kandungan pornografi yang dimuat naik lah. Tapi sebagai perbandingan, dalam 1 minit internet sebanyak 66,000 gambar dimuat naik kepada Instagram contohnya, dan juga 500 jam video dimuat naik di YouTube dalam 1 minit internet. So bayangkan jumlah kandungan-kandungan yang dikongsikan oleh pengguna-pengguna internet yang dimuat naik di internet dalam 1 tahun lah contohnya, ataupun 1 bulan ataupun 1 hari. Jumlah tu agak besar lah. Melihat kepada trend itu bukan satu jumlah yang sikit, tapi jumlah yang agak tinggi dikongsikan oleh Encik Harmi. Jadi kita nak tahu juga setiap permasalahan yang berlaku pastinya mungkin ada punca-puncanya. Jadi sudut pandang Encik Harmi bagaimana mungkin punca yang berlaku peningkatan kandungan pornografi di kalangan masyarakat Malaysia ini terutamanya? Sebenarnya mungkin semasa pandemik COVID-19 hari itu penggunaan internet bertambah. Penggunaan dia untuk aktiviti rasmi, aktiviti sosial, aktiviti jual beli dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak menyebabkan ketagihan internet. Internet addiction dalam kata lain. So
So bila pengguna menggunakan internet dan dia mencari kandungan-kandungan baru untuk apa yang dia nak tengok kan. So mungkin itu juga menjadi satu sebab lah dan pengguna mula mencari kandungan-kandungan yang tidak sihat ni. Pornografi contohnya. So saya rasa dalam pandangan saya mungkin inilah sebab dia lah. Internet addiction that leads to ada masalah lain lah. Dan kita nak tahu juga setakat ni apakah langkah yang dilakukan pihak MCMC sendiri dalam mengekang ataupun mengawal daripada penyebaran bahan-bahan kandungan pornografi. Okey. Di pihak MCMC sebenarnya ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pihak MCMC. Pertamanya pihak MCMC dengan kerjasama pemberi perkhidmatan internet di Malaysia melakukan sekatan akses kepada laman-laman sesawang yang menyiarkan kandungan-kandungan sebeginilah. So antara tahun 2020 sehingga Februari tahun ini sebanyak 4,240 laman sesawang yang telah disekat berdasarkan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, pihak MCMC turut menggalakkan ibu bapa dan penjaga untuk menggunakan aplikasi kawalan penjaga ataupun kawalan ibu bapa, what is known as parental control apps. Terdapat parental control apps ni adalah satu kategori aplikasi lah. Banyak sebenarnya banyak aplikasi yang sedemikian yang boleh dimuat turun secara percuma ataupun ada bayaran sedikit lah yang dikenakan. Antara lain aplikasi parental control ini membolehkan ibu bapa dan penjaga memantau aktiviti kanak-kanak tu bila dia menggunakan internet. Selain daripada itu dia juga mungkin membolehkan ibu bapa kontrol dari segi privasi kan, ada kawalan privasi device ataupun peranti kanak-kanak tu. Ada juga yang membolehkan ibu bapa actually tengok di mana anak mereka ataupun kawal lokasi anak-anak mereka itulah. So ada beberapa kebaikan yang boleh ibu bapa ataupun menjaga dapat dengan menggunakan aplikasi inilah. Terutamanya dalam isu pornografi ini, dia boleh membantu ibu bapa mengawal apakah aktiviti anak-anak bila di internet lah. Selain daripada itu, pihak MCMC juga menjalankan program advokasi klik dengan bijak. Okay. So program ni diperkenalkan pada tahun 2012 di mana program ni membawa MCMC kepada golongan tertentu, contohnya pelajar-pelajar sekolah, di mana dia membudayakan penggunaan internet secara berhemah dan ada 3 teras utama. Pertamanya keselamatan, kewaspadaan dan juga tanggungjawab yang menitik beratkan kawal sedia kendiri lah bila menggunakan internet. Baik. Itu langkah-langkah pencegahan dari MCMC yang cukup, saya kira ramai perlu tahu. Sebenarnya banyak juga langkah pencegahan. Tapi ada juga kes yang kita dapati masih ada lagi laman-laman yang masih boleh diakses. Adakah ini disebabkan sistem itu tidak dapat dikawal ataupun bagaimana dari sudut pandang Encik Harvey? Ya, sebenarnya bila kita di MCMC menyekat akses, dia akan ada lagi yang lain yang akan dibuat. Yang baru, ya? So di pihak MCMC ini adalah aktiviti yang berterusan. Kami memantau apa yang ada di luar sana. As soon as kita dapati yang ada, dan kita akan
masukkan dalam senarai yang perlu disekat. Baik. But it is Continuous, something yang continuous effort continuous. lah. Bukannya hari ini buat dah tak ada. Itu dia sedikit sebanyak penjelasan kita dah dapat jawapan. Jangan cakap MCMC buat apa ni, asyik keluar tak habis-habis. Rupanya satu kita sekat, 10 lagi yang datang. Itu dia umpamanya lah. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini teruskan setia menanti dengan topik yang perbincangan lebih panas lagi. Kembali. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kembali terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bincangkan topik yang cukup panas saya kira berkenaan tentang kandungan pornografi dan seterusnya kita masih lagi bersama tetamu yang sama nak bincangkan lebih banyak perincian bersama dengan Encik Harmi. Ini soalan penting saya kira berkenaan tentang apakah denda dan hukuman bila anda memiliki dan yang paling teruk menyebarkan pula. Jadi apa pendapat Encik Harmi? So sebenarnya adalah menjadi kesalahan apabila seseorang itu menyediakan komunikasi lucah ataupun kandungan yang lucah untuk tujuan komersial lah. Jika disabitkan kesalahan, denda yang boleh dikenakan adalah sebanyak RM50,000 ataupun penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. So itu adalah hukumannya. Tak ada ke setakat ni Encik Harmi dalam perancangan untuk mengetatkan lagi hukuman sebab dilihat hukuman sedemikian agak kurang memberikan kesan terhadap si pelaku. Itu adalah antara perkara yang sekarang ni dilihat sebab pihak MCMC dan juga pihak kementerian sedang melihatlah kepada undang-undang sedia ada dan macam mana kita nak menambah baik pada masa ini. Dan sebenarnya tadi saya tertarik dengan program Klik dengan Bijak dan juga ada Malaysia ICT Volunteer MIV antara inisiatif yang dilakukan pihak MCMC dalam memberikan kesedaran di seluruh negara terhadap akan kandungan-kandungan pornografi ini, mudaratnya dan juga cara untuk mengekangnya. Dan kita nak tahu juga antara agensi-agensi yang terlibat dalam melaksanakan program ini, MCMC bekerjasama dengan pihak mana? Pihak MCMC menjalankan kerjasama dengan pelbagai kementerian lah. Antaranya Kementerian Pendidikan, Pelajaran, Kementerian Wanita contohnya. Tak kurang juga kita bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain. Contohnya dalam isu Child Sexual Abuse Material ataupun CSAM. Kita bekerjasama dengan pihak polis untuk membantu siasatan yang dijalankan dan juga pendakwaan akhirnya kepada pendakwaan. Baik. Buat setakat ini trend ataupun kes-kes yang dilaporkan di MCMC bagaimana Encik Harmi berkenaan tentang kandungan pornografi ini? Peratusannya dikongsikan dengan kita. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, pihak MCMC menjalankan sekatan akses lah. Apa yang kita dapat adalah selain daripada pemantauan yang dijalankan oleh pihak MCMC sendiri, kita juga mendapat aduan daripada orang awam mengungsikan apakah bentuk-bentuk lama seseorang yang diorang jumpa lah. So itu adalah satu channel untuk orang awam melaporkan pada pihak MCMC so that
kita pun boleh ambil tindakan sebagai pengguna. Boleh juga membantu pihak kerajaan, pihak MCMC untuk mengawal isu kandungan sebegini. Tadi saya dengar juga berkenaan tentang aduan, dan mungkin nak kongsikan dengan kita bagaimana kalau ada kes nak kita berikan aduan ataupun maklum balas. Encik Harmi nak kongsikan mungkin ada talian ataupun bagaimana? Ya, paling mudah untuk membuat aduan adalah melalui laman sesawang aduan skmm.gov.my. Okey. So di sana boleh buat aduan lah. Dan di laman sesawang tersebut boleh dapatkan channel-channel untuk membuat aduan. Dia bukan sahaja setakat di laman sesawang, boleh juga melalui panggilan telefon, melalui email dan juga melalui pesanan WhatsApp. Okey, ni saya nak kongsikan juga ya, henti sebar kandungan lucah, dan mungkin yang kita dapat lihat ketika ini kesan terhadap mereka yang menonton ataupun melayari kandungan lucah ini, mungkin Cik Harmi boleh kongsikan. Inilah yang satu perkara yang saya risau, kerana lanjutan daripada apa yang dilihat mungkin membawa kepada masalah sosial dan juga akhirnya membawa kepada perbuatan jenayah. Kan, itulah yang kita cuba elakkan. Dan ketika ini kita difahamkan hanya kandungan pornografi saja ya, tetapi kita sedia maklum ketika ini turut memburukkan keadaan kerana turut dimuat turun ataupun dimuat naik, iaitu kandungan pornografi melibatkan kanak-kanak ataupun lebih kepada pedofil. Dalam usaha ini, apakah yang dilakukan oleh pihak MCMC dalam menangani isu ini daripada berterusan? Apakah pemantauan yang dilakukan daripada pihak MCMC? Okey, so dalam isu ini sebenarnya MCMC bertindak sebagai agensi yang memberikan bantuan teknikal. Isu pornografi kanak-kanak ni dilihat oleh pihak polis. So kerjasama yang dilakukan adalah dia akan bincangkan ini kita ada kes dan bagaimana untuk mengenal pasti suspek contohnya, dan apakah bantuan yang boleh diberikan secara teknikal lah oleh pihak MCMC. So ada perbincangan dan okey. Bila bercakap tentang kandungan yang tidak sihat dan kita tidak mahu ianya berlaku secara berterusan, jadi mungkin pendapat ataupun saranan Cik Harmi, adakah cukup langkah-langkah pencegahan ataupun awareness campaign ataupun bagaimana yang boleh disarankan supaya kita dapat mendidik masyarakat kita, masyarakat Malaysia ini, supaya tidak menjadikan ini sebagai satu budaya kerana ia begitu negatif dan tidak sihat So sebenarnya apa yang saya nak sampaikan di sini, kita sebagai pengguna boleh melakukan sesuatu. Kan? Contohnya, of course, bila kita nampak benda yang tak elok, mungkin kita boleh laporkan pada pihak berkuasa lah. Dalam hal ini melibatkan kandungan pornografi, boleh laporkan pada pihak MCMC so that tindakan sekatan boleh diambil. Contohnya. Keduanya, sebagai ibu bapa dan penjaga kan, memang saya sarankan untuk check out the parental control app. Adakah ia sesuai untuk keluarga anda? Dan bagaimana dengan penggunaan parental control app ni boleh membantu melindungi anak-anak anda ketika mereka melayari internet lah. Kan, pada akhirnya tanggungjawab untuk isu ini bukanlah sahaja terletak pada pihak kerajaan, tapi juga di tangan orang awam yang turut boleh membantulah. Dan paling penting kepada individu itu sendiri juga ya Nurul ya, untuk ada kesedaran supaya tahu dan tahu supaya kita ada langkah-langkah yang boleh dijalankan selepas ini. Contohnya awareness juga, itu satu cadangan yang bagus juga ya. Betul. Dan berdasarkan daripada langkah-langkah kesedaran yang telah pun dilaksanakan pihak MCM sendiri, kita nak tahu juga feedback dia bagaimana terhadap masyarakat. Adakah ianya berkesan ataupun ketika ini dilihat masih perlu adanya improvement bagaimana?
apa yang saya perhatikan, yang baiknya adalah masyarakat lebih peka. So dia tahu, okey, bila jumpa perkara-perkara yang sebegini, dia ada tempat nak laporkan. So itu yang baiklah. Saya juga perhatikan bahawa tahap kesedaran lah. Bila ada isu macam ni, macam mana di pihak keluarga, macam mana nak membantu anak-anak dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan lah. Baik, itu dia tanggungjawab bersama individu bila melibatkan anak-anak dan anak kecil. Ibu bapa juga paling penting nak kena melihat jugalah parental control tu penting juga ya. Satu isu yang cukup menarik kita kupaskan hari ini, dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Harmi Muhammad, Ketua Bahagian Keselamatan Rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Terima kasih. Cukup menarik, tak cukup masa kita nak berkongsi ni. Banyak lagi sebenarnya nak tanya, tapi tak apa. Sampai di sini saja, dan mungkin kita boleh bawakan pada topik perbincangan akan datang. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan mesyuarat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama dengan Kerajaan Sarawak, bersama dengan wartawan kami Amar Syafiq Hamzah di Sarawak. Silakan. Ya, terima kasih rakan penyampai di studio untuk perkongsian dari Sarawak. Pada kali ini saya ingin kongsikan liputan kami pada Selasa, di mana kami telah menghadiri mesyuarat penyelarasan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak yang diadakan di Bandaraya Kuching di sini, di mana acara itu turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugar dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Dan apa yang menarik yang boleh saya kongsikan pada sidang media selepas mesyuarat itu ialah Ahmad Zahid menyebut bahawa Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk menaik taraf 578 km jalan jiwa murni di negeri ini, dan usaha naik taraf itu juga akan diselesaikan sebelum sambutan Hari Christmas pada hujung tahun ini, dan tempuan usaha menaik taraf jalan ini juga akan diberikan di kawasan utara negeri ini yang melibatkan kawasan Miri, Limbang dan juga Belaga. Dan Ahmad Zahid juga berkata keutamaan juga akan diberikan kepada jalan-jalan yang tidak lagi dilalui oleh kenderaan balak, yang penting untuk dinaik taraf sebagai jalan utama untuk pergi ke kawasan pendalaman di Sarawak. Selain itu, Ahmad Zahid turut berkata pihak Felkra dan Kerajaan Negeri Sarawak juga turut bersetuju untuk bekerjasama dalam pembangunan estet tanaman padi di negeri ini. Jadi itu saja laporan saya pada kali ini. Terima kasih rakan penyampai di studio. Hai, kembali bersama dengan kami. Tadi dah topik yang cukup menarik. Kali ini kita nak bawakan topik yang cukup menarik juga berkenaan tentang apa yang anda lakukan setiap hari menggunakan sesuatu peranti telefon, tablet dan juga teknologi yang melibatkan tanpa wayar. Sedar tak sedar mungkin kita nak tengok juga apa kesannya dalam kehidupan seharian. Dan yang paling bahaya adalah kesan radiasi yang sama sekali kita tak sedar sebab ianya tidak nampak. Tetapi akan memberikan kesan yang berbahaya kepada kesihatan. Dan hari ini kita nak kongsikan kesan radiasi teknologi tanpa wayar, dan pastinya kita membawakan tetamu di studio ketika ini adalah Profesor Madya Senior Technologist Dr. Muzamil Jusuf, merupakan ahli jawatan kuasa frekuensi radio dan media elektromagnetik daripada Fellow Pendidikan UNIMAP, dan juga Profesor iaitu Profesor Teknologis Dr. Muhammad Kamal Abdul Rahim daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia UTM untuk memperkatakan mengenai kesan radiasi teknologi tanpa wayar. Benar sama sekali kalau kita katakan kalau kita dapat melihat satu teknologi ataupun gadget itu nampak memudahkan cara kerja kita, dapat membantu, sebenarnya kita tak sedar kita telah pun mengambil package dalamnya, iaitu ada kebaikan, ada juga keburukan di sebaliknya. Okey, dan mungkin saya boleh bersama dengan Dr. Muzamil terlebih dahulu dengan apa yang maafkan saya, mungkin kita bersama dengan Profesor Kamal terlebih dahulu dengan apa yang dimaksudkan dengan teknologi tanpa wayar ini sebenarnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput kami hadir ke program Apa Khabar Malaysia.
Okey, kalau kita pertimbangkan daripada segi konsep komunikasi perhubungan, dia ada 3 komponen penting. Yang pertama dia ada pemancar, dia ada saluran dan juga dia ada penerima. Okey, selalunya kalau kita tengok pemancar tu, apa benda yang kita ada di depan kita lah. Kalau kita nak pancarkan something, kita perlu pemancar. Kalau kita nak menerima kembali, kita mesti ada penerima. Macam radio tu adalah penerima, ataupun handphone kita tu adalah penerima dan juga pemancar. Tapi di antara tersebut kita ada juga yang kita namakan sebagai channel ataupun saluran. Okey, saluran tu lah sama ada saluran kita merupakan saluran yang berwire, dan juga wireless ataupun tanpa wire. So jadi kalau kita tengok kalau kita tengok konsep untuk wired, maksud dia di sini kita boleh terus sambung daripada pemancar ke penerima terus. Jadi kita menggunakan macam wire kabel sepaksi ataupun fiber optik ataupun pandu gelombang dan seterusnya. Tapi kalau kita nak menggunakan tanpa wire, maksud dia mesti kena ada antena. Antena itu adalah merupakan peranti yang paling utama. Dan jika kita menggunakan antena tersebut akan dipancarkan menerusi ruang bebas yang kita ada sekarang. Macam kita duduk living ni adalah ruang bebas. So jadi dalam konteks tu dia mesti ada 2. Satu, antena dan juga ruang bebas. So jadi isyarat yang kita nak hantar tersebut akan dihantar menerusi ruang bebas. Itu dinamakan tanpa wire. Wireless. Baik. Dan kita tahu penggunaan teknologi tanpa wayar ni begitu meluaslah. Kita ada telefon dan tablet. Kita nak balik kepada Dr. Muzammil. Pendapat Dr. bagaimana trendnya ini? Okey, terima kasih kepada pihak bernama, kepada host pada hari ini. Okey, sedar tak sedar kalau kita tengok baik daripada golongan kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa. Kalau kita sendiri pun saya ingat paling tidak kita akan ada 2 gadget lah, kan? Telefon kita dan juga tablet. So dari segi teknologi ni kita setuju atau tidak, kita harus terima. Especially teknologi tanpa wire. Kan dia sekarang ni sangat meluas. Sangat meluas. Cuma kalau kita tengok dari segi sebagai parents pun mostly saya tengok kebanyakannya telah memberi gadget kepada anak-anak kita yang kecil lah. Dan yang paling penting kita harus tahu macam mana untuk mengendalikannya. Untuk mengurus takbir dengan baik. Itu saja. So yang kesimpulannya teknologi pada saya tetap baik. Tetap baik. Cuma terpulang kita lah cara untuk orang kata apa, nak menggunakan tu bagaimana. Okey, dan Cik Kamal, Profesor Kamal, kita nak tahu juga bagaimana untuk kita mengenal pasti antara radiasi yang berbahaya dan juga tak berbahaya ini hasilnya. Okey, untuk radiasi, kalau kita tengok throughout the spectrum kan, elektromagnet, kita dapati sebahagian daripada spektrum tersebut, okey, dia tidak berbahaya, iaitu dia panggil non-ionizing. Dia kata tanpa ionize lah. Dan ada sebahagian spektrum yang melebihi, saya rasa kalau kita tengok ni melebihi daripada ultraviolet tu, X-ray, gamma rays, cosmic rays, semua tu, itu adalah radiasi yang berbahaya. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pergi ke hospital untuk X-ray contoh, dia akan suruh kita yang kita tak ada kena-mengena, sila keluar daripada bilik ni. Sebab because pancaran dia tu akan menyebabkan kita, dia akan create, dia akan break kita punya sel DNA kita. So jadi dia akan menyebabkan kita boleh mendapat kanser disebabkan oleh radiasi tersebut. Tapi kalau kebanyakan frekuensi radio yang kita gunakan sekarang ni, dia daripada segi research pendidikan yang dilakukan, mereka mendapati ia tidak berbahaya. Cuma kita merasa panas, especially bila kita guna telefon, dekat handphone kita rasa heat tu kan. So jadi dia kurang lah daripada segi orang kata menyebabkan kanser tu. Belum ada lagi research atau pendidikan yang confirm kata ni. Tapi kita tak tahu in future. Sebab because kalau kita tengok teknologi 5G ni, 5G ni dia ada frekuensi yang tinggi nanti. Especially 26-28 GHz. Sebab kat Malaysia kita ada 3 band frekuensi, iaitu frekuensi rendah 700 MHz, and then frekuensi pertengahan
3.5 GHz dan frekuensi tinggi 26 dengan 28 GHz. So jadi daripada segi penyelidikan masih lagi penyelidikan lakukan dan tengok kesan radiasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Baik. Itu kesan dan juga penggunaannya kita setiap hari ni. Kadang-kadang kita tak tahu betul apa yang Profesor Doktor cakapkan tadi. Panasnya telinga bila dah cakap berjam-jam. Itu sebenarnya kita kena beringat dia. Pergi kepada Dr. Muzammil. Pastinya teknologi tanpa wayar ini ada atau tidak mungkin projek yang nak kongsikan dengan kita di program Apa Khabar Malaysia di UNIMAP. Silakan. Okey, terima kasih banyak. Saya selaku ahli jawatankuasa RF IMF yang di bawah unit kawalan radiasi, sebenarnya di bawah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, bersama dengan MC iaitu Tuan Haji Hakim dan juga Prof Tariq lah. So actually kami selalu bermeeting, mesyuarat lah, dan juga kalau kita tengok kajian-kajian telah berlaku. Kita pun membuat kajian di bawah pemantauan MC sendiri, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Kalau kita tengok di sini kerjasamalah antara MCMC dan juga UNIMAP. So kalau ikutkan kajian kita telah berlaku sebenarnya daripada dulu lagi, daripada 4G, dan sekarang kita pun telah selesai melaksanakan kajian untuk 5G. Kajian ini kita laksanakan untuk adults lah actually. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita tengok di Parlimen sendiri, isu-isu tentang yang di-raise ataupun yang di-complain oleh pihak-pihak masyarakat setempat ni sangat tinggilah, especially kalau kita tengok, saya ingat yang paling dekat dengan kita ialah Pulau Pinang lah, yang selalunya kita dia akan raiskan isu-isu berkenaan. Tapi mengikut pada hasil kajian yang kita telah laksanakan, sebenarnya dia radiasi ni tiada masalah sebenarnya, sebab seperti yang Prof sebut tadi, kita ada sinaran yang mengayon dan sinaran yang tidak mengayon. Sebenarnya gelombang radio ni dia duduk di bawah sinaran yang tidak mengayon. So dia tak ada masalah. Kalau kita tengok dari segi tower, contoh base station sendiri, macam mana untuk kita pasang tower tu, baik sama ada tower sendiri, menara, ataupun yang dipasang di atas bumbung-bumbung kedai, di masjid dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini, untuk kita, sebelum kita pasang, dia ada satu standard yang kena follow. Standard ini sama ada yang pertama dia harus pergi kepada pusat PBT sebenarnya, pihak berkuasa tempatan. Yang kedua dia kena pergi kepada pihak autoriti. Contoh kalau di Perlis, kita ada Perliscom. Kalau di negara lain mungkin ada yang lain. Kalau yang ketiga, dia akan perlu merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mendapatkan kebenaran. So ini standard yang mereka harus follow. Jadi standard ini merangkumi dari segi pemasangan itu sesuai atau tidak dengan kawasan setempat, terutamanya kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan penempatan dan sebagainya. Dia ada jarak-jarak tertentu yang harus di-follow. Yang ketiga, teknologi yang berlaku ini sebenarnya dia harus follow dengan ICNIRP, ICNIRP. Dia maksudnya International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. So dah ada satu standard yang sangat jelas, yang mana kita Malaysia, kita bound lah under this, kita bind under this agreement lah dari peringkat worldwide. Dia ada satu standard yang even di situ dia ada peringkat occupational, macam mana mereka yang bekerja dalam bidang ini, yang mana terdedah dengan sebagai contoh, saya dulu pernah bekerja dengan satu company, kita buat microwave filling. Kan, so kita sangat terdedah dengan radiasi yang berlaku ni. Dia ada satu standard yang mana harus follow sekian, contoh 10 gram per watt sekian. So kalau ikut standard, dia harus mengikut standard yang ada lah, sama ada baik 1 gram, 10 gram dan sebagainya. So kalau untuk public health, dia ada lain pula standard. So ICNIRP ni sangat jelas. So untuk masyarakat Malaysia, don't worry, jangan risau, kita follow semua guideline yang ada ini di bawah pemantauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik. Dan mungkin kita boleh letakkan had masa untuk seseorang itu melayari orang kata apa, tablet ke handphone ke untuk seperti yang kita tahu terdedah dengan radiasi kan. Jadi apakah waktu jangka masa yang disarankan untuk mereka supaya dapat melayari tanpa membahayakan memberi kesan terhadap diri? Okey, untuk kalau kita tengok pada kajian itu yang kita buat, dia ada dia ada interval time. Kan sebaiknya lebih kurang 30 minit kita harus berhenti. Kita harus relax. Sebab kalau kita tengok dari segi manusia ni, kita ada alpha brainwave. Kan yang itu yang sangat mengganggu kita punya pemikiran lah. Tapi so far untuk gelombang radio yang mana non-ionizing, dia tak ada masalah. Cuma dari segi macam Prof sebut tadi, dia ada dari segi heating,
dia ada dari segi macam kita mengganggu kita punya mata kan, terlalu lama terdedah dengan skrin kan. Itu sajalah. Tapi dari segi gelombang radiasi, insya-Allah so far tak ada masalah lah. Kita balik kepada doktor juga, nak bertanya berkenaan tentang orang kata apa kajian terkini, dan mungkin kalau kita nak tahu berkenaan tentang radiasi ini, di mana nak dapatkan maklumat serta informasi. Okey, terima kasih. Selalunya kalau kita sebagai penyelidik, especially daripada universiti, kita akan cuba melihat jurnal-jurnal terkini. Dalam jurnal, especially kalau kita tengok dalam jurnal Nature. Nature itu adalah satu jurnal yang saya rasa benda yang baru yang dia akan cuba ketengahkan. Tapi macam kami dalam bidang RF microwave ni, kita juga melihat jurnal-jurnal dalam bidang RF, microwave, antena. So daripada situ kita boleh dapat kajian dan kita boleh buat comparison. Sebab kita rasa bila kita buat satu kajian, kita memerlukan rujukan. Untuk kita compare dengan ataupun kita nak bandingkan dengan hasil yang kita dapat. Di samping tu juga kita akan mengadakan, saya rasa kita akan mengadakan satu simposium pada bulan 10 nanti 30, iaitu simposium yang dinamakan International Symposium on Antenna and Propagation. 2023. So saya harap lebih ramai academician, researcher, penyelidik atau orang ramai yang berminat untuk nak mengetahui bidang elektromagnetik, antena dan perambatan, supaya kita sama-sama menyuburkanlah apa yang hasil yang kita dapat. Kebanyakannya ketah kerja yang akan dibentangkan adalah ketah kerja terkini, terkini di dalam bidang tersebut. So saya berharaplah dengan adanya program seperti ini, so saya berharap lebih ramai orang ramai yang akan jadi awareness lah. Kita yang penting kita nak buat awareness. Kesedaran kesedaran. Kadang-kadang orang kata frekuensi tinggi, nanti kanser, ada COVID sebab COVID lah. Tapi semua tidak ada semuanya. hanya orang kata mitos. Itu yang kita nak jelaskan sebenarnya. Dan sekali lagi Prof, di manakah lokasinya? Lokasi kita akan buat International Symposium tersebut di Berjaya Times Square. Selalunya kita expect partisipan kita lebih kurang dalam 400 to 500. 400 to 500. And kebanyakannya akan datang daripada Jepun. So daripada sini kita boleh bertanya, berbincang, berdiskusi dengan all the professors international. Sebab kalau kita tengok conference ni, this is the first time lah, pertama kali diadakan di Malaysia after 29 event. Ni event yang ke-29. Baru kita dapat, kita kena beat semualah. Kalau macam di Amerika, kita panggil dia Antenna Propagation Symposium. Itu untuk North America, tapi kita digalakkan jugalah untuk hantar all the papers. Kalau di Europe, dia panggil UCAP, European Conference on Antenna, and di Asia Pacific dia panggil International Symposium Antenna Propagation. So saya haraplah lebih ramai partisipan yang akan datang untuk hadir, untuk nak lihat teknologi terkini lah kita kata. Moga simposium sebegini saya kira boleh memberi lebih banyak maklumat dan juga informasi berkenaan tentang teknologi tanpa wayar ini. Tapi secara ringkas kita dah nak ada hujung-hujung rancangan ni. Kita nak pergi kepada Dr. Muzammil berkenaan tentang mungkin harapan ataupun perlu risau ataupun tidak tentang kesan radiasi teknologi tanpa wayar ini kepada penduduk Malaysia. Terima kasih. Pandangan saya secara peribadi lah, kalau kita tengok yang paling kita risaukan ialah untuk golongan kanak-kanak ke bawah lah. Maksud saya peringkat sekolah rendah dan ke bawah. Kalau yang bahagian yang maksud saya golongan yang adult ni, maksudnya yang remaja dan dewasa, mereka biasanya kita boleh kawal kan. Sebagai contoh macam kita sendiri, kita mampu untuk kendalikan bila kita nak guna kan, bila masa kita nak berhenti, bila masa kita nak layari dan sebagainya. So yang itulah saya ingat yang paling kita risaukan ialah dari segi behavior lah, penggunaan. Tetapi dari segi balik pada radiasi, pada saya tiada masalah. Tidak ada masalah sebab pemantauan sentiasa berlaku. Even memang di bawah KKM, di bawah MCMC, bersama dengan Pusat Agensi Malaysia pun, Pusat Agensi Nuklear Malaysia, kita sentiasa mengadakan perbincangan, diskusi dan sebagainya untuk kita melihat perkara-perkara ini. Memang meeting selalu berlaku lah, dan kita akan sentiasa melihat dan kita akan sentiasa pastikan masing-masing follow the standard. Baik. Itu dia.
antara topik perbincangan kesan radiasi teknologi tanpa Boleh saya wayar. tambah sikit lagi? Okay. Just nak bagi Sikit je, awareness. sebab kita dah cukupkan masa, ya. Awareness. Saya rasa kalau kita selalu menggunakan supaya kita kurangkan penggunaan. Betul. Kalau kita rasa kita nak phone, maybe kita hantar teks pun okey, much better sebab dia jauh daripada radiasi. Kalau rasa macam nak bercakap lebih masa, akan jumpa saja, lebih mengeratkan silaturahim yang dah terjauh tu. Okey, itu antara kesempatan masa yang kita ada bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Mahdia Dr. Muzamil Yusof dan juga Profesor Dr. Muhammad Kamal Abdul Rahim dalam topik hari ini, iaitu kesan radiasi teknologi tanpa wayar. Sebenarnya ia tidaklah segusar yang kita bimbangkan dan segalanya boleh dikawal. Dan apa pun, sampai di sini saja apa khabar Malaysia pada hari ini. Dan saya Nur Dewi Umul, saya Nur Saliha Azmi. Jaga diri dan jumpa lagi. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin